Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bersama kami dalam rancangan podcast Sembang Santai Forensik Al-Quran musim terbaru episod 1 dan segmen 1. Jadi alhamdulillah dapat jugalah kita menjayakan podcast ni di hari Jumaat ni, di pada petang yang mulia ni. Dan saya juga mendoakanlah kepada para pendengar yang melihat ataupun mendengar rancangan podcast ni sentiasa mendapat kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia akhirat. Jadi insya-Allah sebenarnya Forensik Al-Quran ni bukanlah satu podcast yang barulah. Kalau macam sebelum ni, kalau pendengar yang pernah dengar podcast ni, dia akan tahulah. Tapi kalau kepada pendengar yang baru, sebenarnya sebelum ni pun pernah jugalah kita buat rancangan ni. Cumanya dulu Forensik Al-Quran ni lebih memokuskan kepada tadabbur dan bacaan lah. Tapi untuk rancangan yang baru ni, dia lebih memokuskan kepada teknikal. Teknikal ni bermaksud lebih kepada macam proses daripada awal dibuat sehinggalah dicetak. Cumanya untuk segmen kali ni, kita akan lebih fokus kepada proses 9 dan 10, iaitu final artwork dan last kali proses cetak. Kerana guest yang kita bawa ni pun antara orang yang hebat dalam bidang tu lah. Mungkin ramailah pendengar yang mungkin tertanya kenapa namanya Forensik Al-Quran. Sebab term forensik ni dia lebih kepada macam crime scene, mengkaji, menyiasat. Tapi sebenarnya dalam term Al-Quran pun sebenarnya ada forensik tu. Maksudnya kita lebih mengkaji setiap baris huruf, kita mengkaji satu persatu daripada proses, macam saya cakap tadi, proses awal buat sehingga cetak. Jadi saya pun tak naklah panjang-panjang sangat kan, sebab mungkin ramai pendengar yang tak sabar nak lihat guest kita. Jadi sebelum saya pass ke kawan saya, nama saya Muhammad Ikhwan selaku host pertama anda pada hari ini, pada petang ini. Dan insyaAllah kita tanpa membuang masa, saya pass kepada sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Qayyum bin Zulkifli sebagai host anda yang kedua untuk podcast kali ini. Jadi bersama kita ada dua orang tetamu yang sangat istimewa lah daripada Nasyid Quran. Kita boleh katakan mereka ni sebagai yang pakar lah dalam bidang mereka. Jadi pertanyaan ataupun jawapan yang akan diberikan oleh mereka tu amat memuaskan dan detail lah insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya perkenalkan dululah secara ringkas berkenaan dua tetamu kita lah. Jadi yang kita boleh lihat di sebelah kiri saya ini Cik Roslan, dan yang berada di sebelah kawan saya tu Cik Hafizah lah. Cik Hafizah dan Cik Roslan sihat ke? Alhamdulillah sihat. Dah makan dah? Belum makan ni. Belum makan lagi. InsyaAllah lepas pada podcast ni mungkin kita pergi ke kedai Pakistan pun, kita makan roti-roti ya. InsyaAllah. Okay, tanpa melengahkan masa lagi, mungkin kita akan terus kepada segmen pertama kita lah. Segmen pertama kita ni lebih kepada pengenalan diri lah dan latar belakang tamu-tamu kita. Jadi untuk soalan first, mungkin saya akan tanyakan pada Cik Fiza dulu. Jadi Cik Fiza, untuk pengenalan diri, mungkin Cik Fiza boleh cerita tentang latar belakang, jawatan yang dipegang oleh Cik Fiza di Nasyid Quran, pengalaman sebelum ni sampai sekarang, dan juga mungkin boleh Cik Fiza cerita tentang apakah faktor yang menyebabkan Cik Fiza berada dalam bidang ni. Okay, silakan Cik Fiza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Muhammad Fizal. Salam. Dalam dunia printing ni saya dah bercimpung dalam 26 tahun lah. Untuk daripada tahun 2000 tu sampai 26, macam-macam teknologi lah. Daripada start tahun 2000 tu kita pakai filem. So dari situ cuci tangan dulu. Cuci tangan plate tu. So ada mesin. So dia keluar CTF, komputer tu filem. Sampai sekarang ni dia teknologi terbaru CTP lah. CTP ni bukan baru lah, lebih kurang dalam 16 tahun jugalah. 16 tahun dalam market sekarang. Sebelum ni dia pakai filem. Pakai filem. So nampak tengok lah daripada awal printing ni sampai sekarang lah. So banyak panggil teknologi-teknologi yang up to date Malaysia
Walaupun Malaysia still untuk lokal ni still okey lah, yang teknologi yang sekarang ada lah relevan lagi lah, masih relevan lagi. Walaupun tak mampu nak kejar teknologi Market negara-negara luar. maju. Yes, betul. So untuk Malaysia just sesuai lah apa yang ada sekarang lah. Boleh boleh relevan untuk guna pakai lagi lah. Itu. Macam mana Wan? Okey, terima kasih Cik Hafizal. Okay. Berkenaan soalan kedua, boleh tak Cik Hafizal terangkan sedikit sebanyaklah tentang macam yang kita tahu Cik Hafizal handle bahagian untuk final artwork lah, maknanya di office prepress lah kan. Okay. Jadi boleh tak Cik Hafizal kongsikan pada para pendengar lah, kadang-kadang mungkin ada yang nak dengar ataupun mungkin yang mungkin ingin join nak kerja lah ke bahagian tu. Jadi mungkin kalau dengar mungkin dia berminat kan. Dia boleh tak Cik Hafizal bagi pengenalan ringkas tentang apa yang ataupun setiap proses yang ada lah dalam bilik prepress tu. Okay, proses. Okay, untuk prepress ni dia bahagian awal lah, proses printing. So untuk kalau pernah dengar PDF, so PDF ni dia banyak diguna pakai untuk send artwork lah. So tak semua PDF kita boleh guna untuk printing. Tak semua PDF yang suit dengan printing lah. So sebab untuk PDF printing ni dia punya garis panduan lah. Dari segi PDF tu dia kena ada CMYK. Contoh dia ada font kena embed. Dia ada panggil tak boleh color RGB lah. RGB color just 3 color. So kalau untuk printing dia 4 color lah, proses color. Dari situ kalau nak cakap untuk proses tu kena ada size, kena ada dia punya bleed. So setahunya untuk guna pakai PDF yang sepatutnya dia dibuat daripada Photoshop dengan InDesign lah. So yang sesuai untuk suit dengan printing lah, dengan AI lah. Ada 3 tu je yang boleh suit. Okay. Selain daripada tu, kalau kita tengok PDF ni boleh dihasilkan daripada software yang daripada Excel, boleh juga, tapi tak boleh diguna pakai untuk printing. Sebab tak suit lah. Okay. Dekat prepress ni proses dia, kita ada proses pre-flight. So proses pre-flight ni kita check artwork tu sesuai. Kita check daripada segi size, kita check dari segi font. Tulisan tu mesti 100% black, tak boleh ada color-color lain. Gambar tak boleh RGB, dia kena CMYK. So proses-proses tu semua berlaku di prepress lah. So sebelum kita apply ke Ozalid lah, lepas check tu kita akan ada proses template. Lepas template kita akan check Ozalid. Ozalid tu kiranya untuk Al-Quran ni kita buat actual size. Actual size. So apa yang ada dekat plate ada dekat Ozalid ni. So Ozalid ni kita buat, kita lipat sama sebiji macam kita nak folding nantilah untuk printing. Okay. So untuk semak ni kita ada bahagian tasir. Kita selalu kat sini Al-Quran je lah. Al-Quran. Okay. Al-Quran kita buat proses semakan tu berlaku dekat tasir lah. Kita keluarkan, tasir akan semak. Lepas tu bagi kat kita akan baru keluar complete lah. So macam tu lah proses dia. Okay, baik. Okay. Terima kasih Cik Hafizal. Okay. Kita sama ada Cik Lan lah. Ya. Okay, Cik Lan. Sama juga dengan Cik Fizal. Boleh Cik Lan cerita pasal latar belakang pengalaman pekerja sebelum ni dan juga jawatan yang dipegang oleh Cik Lan lah. Syukuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat, rahmat, makan, pakai kita, kesihatan kita. Nama saya Roslain bin Mat. Ejaannya ROSLAIN. Bukan Roslan, sebutannya Roslain. Saya dalam bidang cetakan ni baru saja. Lebih kurang dalam 42 tahun.
bermula pada tahun 1984 hingga sekarang. Daripada seorang pekerja am, lepas tu belajarlah dalam bidang cetakan ni sebagai apprentice, terus naik kepada assistant operator, kepada operator, lepas tu belajar sikit tentang management, tentang pentadbiran pencetakan, pengurusan cetakan dan menjaga ramai dah orang sebelum-sebelum ni. Dan sekarang saya di Nasyur Quran, alhamdulillah rezeki Allah, saya dijadikan pengurus besar Nasyur Quran buat masa ini atas kepercayaan pihak pengurusan atasan. Dan alhamdulillah sepanjang karier daripada dulu hingga sekarang, bidang ni saya masuk sebab ketika itu satu challenge, masa zaman dulu satu challenge untuk cari pekerjaan. Dan dalam masa saya bekerja dalam bidang cetakan ni, saya tengok tidak ada ramai bumi putera Melayu yang berkecimpung dalam bidang cetakan. Kalau ada pun biasa pembantu am sahaja. Jadi daripada situ saya nekat untuk buat berterusan, maksudnya dalam sepenuh masa dalam pencetakan. Alhamdulillah sehingga sekarang lah dah 42 tahun saya berkecimpung dalam bidang percetakan, insyaAllah. Okay, sebelum ni banyak syarikat pencetakan lah dan Cik Lan dah pernah join. Saya tak banyak jugalah, ada beberapa kilang cetak. Daripada dulu kebanyakannya kilang-kilang cetak ni dimiliki oleh bangsa Cina atau toke Cina. Dan sekarang dah banyak lah cetak-cetak Melayu. Dan ada dua yang besar, syarikat yang besar cetak sebelum saya dapat rezeki saya bekerja dengan Nasyur Quran. Saya bermula dengan Nasyur Quran pada tahun 2016 dalam bulan 9 September 2016 sehingga sekarang. Okay, jadi terima kasih Cik Roslan di atas penerangan diri dan pengalaman kerja lah. Jadi untuk soalan yang terakhir untuk segmen 1, boleh tak Cik Roslan ceritakan sedikit pengenalan ringkas lah mengenai kilang percetakan bermula daripada proses awal sehingga proses terakhir. Dalam percetakan biasanya orang luar sana biasa tengok buku, Quran dan pelbagai bahan-bahan cetak, tapi mereka tak pernah tahu bagaimana proses mencetaknya. Betul. Ya? Jadi daripada file biasanya akan dihantar ke CTP dulu, kita nak buat plate. Saya akan cerita, mungkin Cik Hafizal tadi dah berkongsikan tentang proses di CTP. Mana setiap plate setiap plate yang dibawa kita akan masukkan ke dalam mesin untuk cetakkan. Dan di Nasyur Quran sendiri kita ada 4 mesin cetak. Saya kongsikan sedikit lah. Di mana satu mesin cetak yang dipanggil Hindenburg SX1028 Colors Perfecting. Itu main mesin kita. Dan mesin ni keupayaannya, mechanical speednya ialah 14,000 helai sejam cetakan. Untuk production biasanya kita akan print lebih kurang dalam 9,000 hingga ke 12,000 helai sejam. Dan proses cetaknya untuk buat masa sekarang ni kebanyakan job-job kita adalah job 4 color. Mesin Hindenburg ni dia 8 unit ataupun dipanggil 8 warna, dan dia boleh cetak 8 warna terus ataupun 4 warna atau diselang dengan 4 warna. Maksudnya boleh cetak depan dan belakang serentak. So proses percetakan ni, dalam bidang percetakan setiap proses ni dia tidak sama output dia. Ya, contoh kalau mesin cetak dia boleh pergi 10,000 per hour. Nanti lepas cetak kita akan pergi proses next proses, iaitu proses lipatan ataupun folding. Dan folding ni dia punya speed hours dia dalam 7,000 ke 9,000 helai sejam. Jadi dia tak sama dengan mesin printing tadi. Dan proses yang seterusnya lepas kita lipat, dia akan pergi ke proses pre-gather ataupun gathering, di mana kita akan cantumkan setiap section yang kita cetak tu untuk menjadikan dia semi buku ataupun book block. Lepas tu kita akan pergi proses jahit dan baru kita binding. Untuk mendapatkan gambaran penuh tentang bagaimana proses production ini berjalan,
adalah lebih baik penonton-penonton di luar datang ke Nasyur Quran sendiri. Tempah untuk lawatan, dapatkan taklimat daripada pegawai-pegawai kami. InsyaAllah kalau ada masa saya sendiri akan bagi taklimat bagaimana proses pencetakan itu berlaku daripada A sampai Z. Maksudnya daripada penerbitan, penyalinan Al-Quran sehinggalah siapnya senaskah buku atau siapnya senaskah Al-Quran tersebut. Jadi saya ambil peluang ni untuk jemput semua orang netizen yang di luar sana yang melihat podcast ini, datang ke Nasyur Quran, tempah untuk lawatan Nasyur Quran, datang tengok sendiri secara live, boleh melawat di view deck kami, lihat kilang kami bagaimana proses-proses kerja-kerja mencetak ini dijalankan, insyaAllah. Okey. Terima kasih Cik Roslan di atas sedikit penerangan singkat berkenaan dengan kilang. Jadi kepada pendengar yang mendengarlah podcast ini, seperti yang Cik Roslan cakap, kalau nak tahu lagi detail tentang proses percetakan Al-Quran di kilang tu, jadi kena datanglah dekat Nasyur Quran untuk tengok. Macam Cik Roslan cakap, di sini pun ada pelawat yang akan membawa korang untuk pergi melihat sendirilah macam mana proses Al-Quran tu dicetak. Jadi alhamdulillah selesai kita punya segmen pertama untuk rancangan podcast Forensik Al-Quran. Jadi kita akan kembali lagi ke segmen yang kedua selepas ini. Jadi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.